Kuala Linggi, Melaka. Di sini terletak sebuah bengkel memproses kayu karas. Menurut MTIB, ia antara 3 pusat gaharu setempat atau PGS di Malaysia. Ia menyediakan kemudahan memotong, meraut teras dan penyulingan pati minyak gaharu. Pada tahun 2018, gedung ini telah memproses sebanyak 40,000 batang pokok karas yang diperolehi daripada 150 pekebun kecil dari seluruh Malaysia, termasuklah daripada Mazlan. Gedung gaharu ditubuhkan pada tahun 2009 dengan hasil titik peluh Datuk Razak yang bercita-cita menjadi seorang pengeluar produk gaharu terulung di negara ini. Proses mencari gaharu dibahagikan mengikut beberapa peringkat dan tidak semua bergantung kepada mesin. Di sini, ketelitian mata dan kesabaran diutamakan. Oleh yang demikian, 15 orang pekerja ditugaskan untuk mengasingkan teras gaharu mengikut kualiti dan grade. Datuk Razak bangga kerana kaki tangannya bukan saja tekun bekerja, malah mereka juga menyumbang idea bernas bagi memperhalusi lagi proses berkenaan. Okey, ini contoh pisau ataupun peralatan yang kita gunakan dalam proses mencuci kayu gaharu ataupun senang kata meraut ataupun orang putih cakap carving. Ini pisau tori yang besar. Itu dulu saya masa kecil-kecil dulu malas nak tolong mak ayah saya tori getah. Kita pegang pensil je, belajar sampai ke universiti. Tetapi bila dah tua ni dah pencen, baru nak pegang pisau tori. Ini ada beberapa jenis, ada yang besar, ada yang kecil. Yang kecil ni daripada kita punya pekerja yang kreatif, dia membina untuk tujuannya yang bersihkan kayu untuk dapatkan teras yang berkualiti yang baik. Pada peringkat akhir proses penghasilan teras gaharu, hanya segelintir petugas berpengalaman diberi kepercayaan mendapatkan komuniti berharga ini. Menurut Datuk Razak, setiap teras ini mampu dijual dengan harga mencecah RM5,000 sekilogram. Nilainya lebih tinggi apabila ia mempunyai reka bentuk yang luar biasa. Manakala serpihan kecil pula digunakan untuk mendapatkan pati minyak gaharu. Kerja ini memerlukan satu ketekunan yang begitu jitu dan juga kemahiran yang betul-betul mendalam serta fokus kepada kerja ini untuk mendapatkan hasil yang bermutu baik. Sekiranya tersilap ataupun hilang fokus, dia akan merosakkan teras tersebut dan menjatuhkan nilai harganya. Pada tahun 2011, gudang gaharu melangkah ke fasa baru. 38 dapur penyulingan disediakan untuk mendapatkan pati minyak gaharu daripada larutan serpihan teras. Walaupun kaedah ini tampak moden, ia tidak mempunyai banyak perbezaan dengan teknik yang digunakan oleh ahli kimia Arab, Jabir Ibni Hayyan yang mula menggunakannya pada 800 tahun Masihi. Sebagai orang lama dalam bidang ini, Datuk Razak akan memastikan bekalan air dan api mencukupi untuk mendapat hasil yang terbaik. Menurutnya lagi, pati minyak gaharu adalah ramuan utama dalam pembuatan beberapa produk seperti minyak wangi dan harga pasarannya boleh mencecah sehingga RM30,000 sekilogram. Okey, di sini kita berada di satu tempat iaitu untuk penyulingan pati minyak gaharu. Tempat ni kita boleh tahan panas jugalah, perlu kalau duduk lama di sini kalau perlu. Ini saya nak lihatkan menunjuk yang atas ni, yang warna-warna gelap ni, yang ini ialah pati minyak gaharu. Yang kita dapati daripada 15 abuk teras yang kita rendam dan kita rebus, kita ada dapati minyaknya lebih kurang hampir 2 ke 3 tolah minyak yang kita hadapi. Yang ini biasa dia panggil emas hitam. Ini yang nilainya memang sangat mahal. Lebih mahal daripada diesel ataupun petrol yang ada di pasaran sekarang ni.
Minyak wangi mendapat tempat di hati masyarakat semenjak ia digunakan dalam tamadun Mesopotamia lebih 3,000 tahun dahulu. Setiap semburan minyak wangi mempunyai aroma khusus dan bau haruman cecair ini dikatakan dapat menonjolkan peribadi penampilan si pemakai. Arfan Ramli mula berjinak-jinak membuat pati wangian sejak dia masih di bangku sekolah lagi kerana minat yang mendalam. Kini dia pemilik sebuah studio minyak wangi di Kuala Lumpur dan bangga apabila hasil tangannya juga menembusi pasaran antarabangsa seperti di London selain tempatan. Saban hari Arfan memanfaatkan pengalaman hampir 30 tahun untuk mendapatkan haruman terbaharu yang unik. Menurutnya, seorang pencipta minyak wangi perlu kreatif dan menggunakan daya imajinasinya. Arfan juga merupakan usahawan yang mendapat bimbingan